Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Haji Zakaria daripada syarikat Raudhah Jaya Travel and Tours Sdn Berhad yang menyediakan pakej-pakej umrah setiap bulan, akan membicarakan pada kali ini, pada siri ini, siri yang keempat, mengenai topik dam. Semoga ianya menjadi panduan dan kepada diri saya dan juga bakal-bakal tetamu Allah sekalian. Moga sedikit perkongsian yang saya buat ini dapat membantu kita melakukan ibadah umrah yang lebih sempurna, yang lebih yakin lagi, insyaAllah. Topik yang saya akan bincangkan pada kali ini ialah mengenai dam. Dam, mengikut bahasanya, yang berarti darah. Manakala pengertian dari syarahnya ialah ibadah gantian, merupakan binatang al-an'am yang disembelih seperti unta, lembu, kambing, kibas, atau gantinya daripada makanan di tanah haram, atau puasa yang dikenakan ke atas mereka yang menunaikan haji atau umrah di atas sebab-sebab tertentu. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, mengapakah dam ini diwajibkan? Dam diwajibkan ke atas jemaah umrah ataupun haji, dan saya akan tumpukan perbincangan saya khusus untuk umrah sahaja, berfokus kepada umrah sahaja. Di antara perkara-perkara yang dilakukan menyebabkan diwajibkan dam ialah, yang pertamanya, melakukan perkara-perkara yang dilarang dalam masa seseorang itu berihram, yang dipanggil sebagai larangan dalam ihram. Ada 13 pantalan, semuanya yang telah kita sentuh dalam siri-siri yang lepas. Yang kedua ialah meninggalkan wajib haji atau umrah. Dan yang seterusnya meninggalkan tawaf wada tanpa uzur syar'i. Tawaf selamat tinggal sebelum meninggalkan bumi haram Makkah, sama ada nak pergi ke Madinah atau balik ke tanah air atau ke mana sahaja destinasi yang kita pergi, melebihi 2 marhalah ataupun melebihi tempoh hari 4 hari. Maka jika tidak mengerjakan tawaf wada, maka diwajibkan dam. Dan seterusnya berlaku ihsar, berlaku halangan kepada jemaah sehingga tidak dapat menyempurnakan umrah. Sesiapa yang telah berniat ihram, yang telah berniat menunaikan umrah dan berihram dengannya, tiba-tiba terhalang daripada menyempurnakan segala rukun-rukun umrah, sama ada perkara itu disebabkan suatu perkara yang menakutkan daripada musuh, kerana penyakit yang dihidapi, penyakit yang berat, sehingga menghalang daripada mengerjakan umrah, atau perempuan-perempuan yang kedatangan haid sehingga ke hari keluar daripada Mekah atau keluar pulang ke tanah air. Maka jika berlaku perkara-perkara tersebut, maka wajiblah para jemaah tadi, para jemaah umrah, membayar dam.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, dam ini terbagi kepada beberapa kategori dan saya akan sebut satu persatu, bincang satu persatu secara sepintas lalu. Moga menjadi panduan kepada kita. Yang pertamanya ialah dam tertib dan taqdir. Tertib artinya melakukan satu dam yang telah ditetapkan mengikut susunan. Tidak boleh pilih-pilih. Jika tidak mampu lakukan, barulah dia boleh memilih dam yang berikutnya. Jika tidak mampu juga, barulah dapat memilih dam yang seterusnya. Tidak boleh memilih. Sekiranya tidak mampu, barulah perlu memilih ketetapan yang kedua. Apakah dia? Manakala takdir pula ialah kadar yang telah ditetapkan oleh syarak yang perlu dibayar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, dam tertib dan takdir ini dikenakan bagi jemaah umrah kerana yang pertamanya tidak berihram di miqat. Bagi penduduk Malaysia, miqatnya ialah di Qardul Manazil. Qardul Manazil sama ada udara ataupun darat. Manakala jika masuk melalui Madinah, maka miqatnya lebih adil. Dan terpulang kepada jemaah dari negara masing-masing, ada miqat yang telah ditetapkan. Maka berniat adalah rukun umrah dan wajib berniat di miqat. Jika sekiranya tidak berniat di miqat, maka dikenakan dam tertib dan takdir. Dan meninggalkan tawaf wada yang diberitahu sebentar tadi, yang kita beri sentuh sebentar tadi, tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Maka dua perkara ini jika dilakukan oleh jemaah dalam mana mereka sedang berihram, dalam keadaan ihram, maka dikenakan dam tertib dan takdir. Apakah dia dam yang dikenakan itu? Dam tertib dan takdir ini yang pertamanya ialah mesti menyembelih seekor kambing kibash atau 1/3 daripada lembu ataupun unta. Sekiranya tidak mampu, barulah boleh berpindah kepada ketetapan yang kedua, hendaklah berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah haram dalam keadaan berihram, dan 7 hari lagi apabila sampai ke tanah air. Jika tidak mampu juga, barulah boleh berpindah kepada ketetapan yang seterusnya. Itulah hendaklah dikeluarkan 10 cupak makanan asasi. 10 cupak makanan asasi yang diberikan kepada fakir dan miskin. Jika tidak mampu juga, maka tertanggunglah atas zimmahnya. Harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahaminya. Dan seterusnya, dam yang seterusnya ialah dam tertib dan ta'dil. Tertib maknanya melakukan satu dam yang ditetapkan mengikut susunan. Jika tidak mampu, barulah boleh berpindah kepada ketetapan yang kedua dan begitu seterusnya. Manakala ta'dil berarti apabila seorang tidak berkuasa mengeluarkan makanan, maka hendaklah ia ganti dengan berpuasa. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan seorang itu, para jemaah dalam keadaan ihram, wajib membayar dam tertib dan ta'dil? Iaitulah disebabkan melakukan persetubuhan yang merosakkan ibadah umrah. Sedangkan umrah belum lagi tahlul, belum lagi selesai, sudah melakukan persetubuhan. Maka terpaksalah
jemaah yang melakukan persetubuhan ini, kalau yang melakukan haji, perlu qada pada tahun berikutnya. Begitulah juga dengan umrah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dam yang digunakan ialah menyembelih seekor unta bagi suami saja. Jika tidak mampu, barulah boleh menyembelih seekor lembu juga kepada suami saja. Jika tidak berkuasa, tidak mampu juga, barulah boleh diganti dengan 7 ekor kambing yang digunakan kepada suami saja juga. Jika tidak mampu, barulah berpindah kepada ketetapan berikutnya, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor unta, kemudian dibahagi-bahagikan kepada fakir miskin di tanah haram. Digunakan kepada suami saja juga. Jika tidak mampu juga, maka hendaklah dia berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cukup makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor unta. Juga dikenakan kepada suami sahaja. Dam ini dikenakan kepada suami sahaja. Dan berikutnya ialah dam takhir dan ta'dil. Takhir berarti boleh dipilih salah satu daripada perkara-perkara yang telah ditetapkan. Boleh pilih. Kalau dam yang dibincangkan tadi tidak boleh pilih, mesti mengikut ketetapan susunan dia, tidak mampu barulah boleh berpindah kepada ketetapan yang kedua dan begitu seterusnya. Tapi dalam takhir dan ta'dil boleh pilih. Nak lakukan dam yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, dan begitulah, boleh pilih mana satu. Manakala ta'dil berarti apabila seorang tidak berkuasa mengeluarkan makanan, hendaklah diganti dengan berpuasa. Ta'dil macam tadilah, cuma bezanya tertib ta'dil, yakni takhir dan ta'dil. Apakah kesalahan-kesalahan yang dilakukan menyebabkan seorang itu wajib membayar dam takhir dan ta'dil? Yang pertamanya ialah memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakan, berlaku sama ada di tanah haram atau di tanah halal bagi seseorang yang dalam keadaan ihram. Dalam keadaan dia seorang yang menunaikan umrah, sama ada di tanah haram atau di tanah halal, apabila dia berburu binatang, membinasakan binatang, maka wajib ke atasnya membayar dam. Yang keduanya, memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakan di tanah haram, maka sama ada dia semasa tidak berihram. Memburu binatang yang halal dimakan atau membinasakannya di tanah haram kau. Tadi bagi yang seseorang yang dalam keadaan ihram, sama ada di tanah halal atau di tanah haram, maka wajib baginya membayar dam. Yang ni pada sesiapa sahaja yang telah selesai menunaikan umrah, tidak lagi di keadaan ihram, dia hanya dilarang berburu binatang atau membinasakan binatang di tanah haram sahaja. Di tanah haram sahaja. Jika dia melakukan di tanah haram, maka dia tetap dikenakan dam. Tidak jika dia berburu di tanah halal. Dan perlu diingat, biasanya di Makkah musim-musim sejuk, musim-musim tertentu, belalang-belalang dan cikerik akan keluar daripada lubang-lubang bukit memenuhi Masjidil Haram dan sekitarnya. Maka hati-hatilah kerana belalang termasuk jenis, digolongkan ke dalam jenis binatang buruan.
Dan seterusnya ialah memotong, menebang, mencabut tumbuh-tumbuhan di tanah haram Makkah kecuali pokok yang telah mati. Maka siapa yang melakukannya, maka dia wajib membayar dam. Apakah dam yang perlu ditunaikan, dijelaskan? Iaitulah menyembelih binatang mengikut bandingan besar binatang yang diburu. Contohnya, jika rusa yang diburu, maka bandingannya lembu. Jika kijang yang diburu, maka bandingannya dengan kambing. Maka hendaklah dia menyembelih binatang-binatang sebandingan dengan binatang yang diburu tadi. Atau, boleh pilih. Atau, kalau tak nak lakukan dam yang pertama tadi, boleh pilih dam yang kedua. Membeli makanan dengan nilai harga binatang yang perlu disembelih tadi. Kalau lembu, nilai seekor lembu. Kalau kambing, nilai seekor kambing. Harganya, kemudian nilai harga binatang itu dibeli makanan dan diberikan makan kepada fakir dan miskin di Makkah. Atau boleh juga dia pilih tak nak yang ni, walaupun dia mampu melakukan ni tapi dia tak nak buat yang ni, boleh pilih yang lain. Atau hendaklah dia berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cukup makanan yang boleh dibeli dengan nilai harga binatang yang dia perlu sembelih membayar dam yang kita bincangkan tadi. Ataupun dia berpuasa jumlah hari puasa dengan sebanyak bilangan cukup makanan yang boleh dibeli dengan nilai binatang, bandingan binatang buruan tadi. Kalau dia memburu kijang, bandingannya kambing, maka nilai seekor kambing berapa cukup boleh beri makanan, maka jumlah hari berpuasa hendaklah sama dengan bilangan jumlah cukup makanan yang boleh dibeli dengan nilai makanan tadi, dengan nilai binatang buruan tadi. Dan bagi yang melakukan kesalahan, memotong, menebang, mencabut pokok-pokok yang hidup, bukan kecuali pokok yang sudah mati, ialah samalah seperti kita bincangkan tadi, cuma bezanya ia ni tumbuh-tumbuhan. Jika tumbuh-tumbuhan itu besar, maka dibandingkan dengan lembu. Jika tumbuh-tumbuhan ini kecil, maka dibandingkan dengan kambing. Kalau atau maka damnya sama seperti kalau dia tak nak melakukan dam menyembelih lembu atau kambing, maka dia boleh pilih ketetapan yang kedua seperti ketetapan yang kita bincangkan tadi, dengan membeli makanan, nilai seekor binatang bandingan tadi, bandingan yang perlu dibayar dam tadi, ataupun jumlah hari yang boleh mengikut bilangan cukup yang boleh dibeli dengan nilai seekor binatang yang perlu dia sembelih. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, seterusnya ialah dam takhir dan takdir. Takhir berarti boleh dipilih atau satu daripada perkara-perkara yang telah ditetapkan, seperti yang dibincangkan tadi. Dan takdir ialah kadar dam yang telah ditetapkan oleh syarak, kadar yang telah ditetapkan. Mereka-mereka yang perlu membayar dam ini ialah mereka-mereka yang melakukan kesalahan. Yang pertamanya, membuang, mencabut, menggunting 3 helai dan lebih rambut bulu daripada mana-mana anggota badan. 3 ataupun lebih. Kalau sehelai, secukup makanan. Secukup makanan. Kalau 2 helai, 2 cukup makanan. Bila berlaku 3 helai dalam satu masa ataupun lebih, barulah dikenakan dam ini. Nilai satu cukup makanan mengikut Riyal Saudi yang ditetapkan oleh Lembaga Tabungan Haji ialah 5 Riyal Saudi bagi satu cukup. Yang kedua ialah memakai pakaian bersarung berjahit bagi lelaki sahaja. Yang ketiga, memotong, menanggalkan dan membinasakan kuku. Yang keempat, memakai wangi-wangian sama ada pada badan
pada pakaian, makanan, minuman, atau menghisapnya ke dalam hidung. Hisap ke dalam hidung. Dan yang kelima, menutup muka atau sebahagian daripadanya bagi jemaah perempuan sahaja dalam keadaan ihram. Menutup kepala atau sebahagian daripadanya bagi jemaah lelaki. Memakai sarung tangan sama ada lelaki ataupun perempuan. Memakai minyak di kepala, janggut, semua bulu di muka selain daripada bulu yang tumbuh di pipi dan juga di dahi. Yang kesembilan ialah melakukan perkara-perkara permulaan persetubuhan. Dan ini dikenakan pada jemaah, kepada suami saja, pada lelaki saja. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, bagi dam yang dikenakan ini, dam yang dikenakan ialah menyembelih seekor kibas atau kambing. Atau boleh pilih, tak nak sembelih kibas atau kambing, boleh pilih. Bolehlah bersedekah kepada 6 orang fakir miskin sebanyak 2 cupuk makanan seorang. Jadi dia kena cari 2 cupuk seorang, 6 orang 12 cupuk. Jika nak digantikan nilai dengan nilai Saudi Riyal, secupuk nilai yang ditetapkan oleh tabung haji ialah 5 riyal. Jadi 2 cupuk seorang, maka setiap orang adalah diberi 10 riyal. Jadi hendaklah dia mengeluarkan duit 60 riyal. 10 riyal seorang, 6 orang 60 riyal. Atau dia boleh juga pilih untuk berpuasa selama 3 hari di mana-mana sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam larangan dalam ihram yang telah dilakukan ada kaitan dengan perkara yang kita bincang tadi. Dia terbahagi kepada 2 jenis, tarafuh dan jenis itlaf. Tarafuh ialah kesalahan, perkara-perkara yang kita lakukan itu dalam bentuk hanya berseronok, bersenang, bersedap-sedap. Manakala itlaf pula ialah kesalahan-kesalahan yang dilakukan menyebabkan berlaku sesuatu itu gugur, hilang, rosak atau binasa. Dalam jenis tarafuh tadi yang berseronok, bersenang, bersedap-sedap saja seperti menutup kepala. Dia tidak merosakkan kepala. Pakai kopiah, letakkan tuala dan sebagainya di atas kepala, menyentuh kulit kepala bagi lelaki sahaja. Atau memakai pakaian bersarung berjahit bagi lelaki sahaja. Ataupun menutup muka bagi wanita, sama ada pakai mask dalam keadaan bukan peraturan, ataupun memakai cermin mata yang besar, atau menutup dengan berniqab, menutup sebahagian daripada muka dan sebagainya bagi wanita sahaja. Memakai sarung tangan sama ada lelaki ataupun perempuan. Memakai bau-bauan lelaki dan perempuan. Memakai minyak di kepala dan janggut bagi lelaki dan perempuan. Bersetubuh bagi lelaki dan perempuan. Mukaddimah jima bagi lelaki dan perempuan. Akad nikah bagi lelaki dan perempuan. Perkara-perkara ini tidak membinasakan, ianya lah perkara-perkara yang bila kita lakukan hanyalah sekadar menjadi keseronokan untuk bersenang-senang, berhias-hias, bersedap-sedap sahaja, tidak merosakkan dan membinasakan. Jika dalam jenis ini, jika kita lakukan, jemaah dalam keadaan ihram, tiba-tiba dia melakukan, sekiranya dia lakukan dengan tidak sengaja, terlupa, teringat ataupun jahil, maka tidak dia kenakan dam dan tidak berdosa. Tapi dia cepat-cepat dia beralih, cepat-cepat beristighfar, bertaubat, berhenti daripada melakukannya. Jangan teruskan. Jika dia beri peringatan, teruskan juga, maka dia dikira sengaja, maka berdosa dan mesti membayar dam.
Jenis yang kedua ialah itlaf, iaitu bila jenis ini ialah perkara-perkara yang kita lakukan menyebabkan berlakunya kerosakan, gugur, binasa, hilang. Contohnya ialah mencabut rambut atau mana-mana bulu di badan, menyebabkan dia rosak, hilang, tercabut, binasa, gugur, tak ada dah. Yang kedua, kerak kuku, binasa, hilang. Yang keempat ialah membunuh binatang, menyebabkan binatang itu akan mati, rosak dan binasa. Dan yang keenam, mencabut pokok, menebang pokok-pokok yang hidup, menyebabkan pokok ini akan rosak. Pokok ini akan hilang, binasa. Maka jenis yang seperti ini, maka dia kenakan dam, tetapi tidaklah berdosa. Cuma wajib dikenakan dam, walaupun dia lakukan perkara-perkara di atas tadi, dilakukan dengan tidak sengaja. Beza dengan tadi jika sekiranya tidak sengaja, jahil atau tak ingat, maka tidak dikenakan dam dan tidak berdosa. Hanya dengan sengaja saja barulah dikenakan dam. Yang ni tetap dikenakan dam, walaupun dilakukan dengan tidak sengaja atau apa lagi dengan sengaja, maka hendaklah dibayar dam yang telah disebutkan tadi. Dam seterusnya ialah dam ihsar, dan ihsar ialah dam untuk melepaskan diri daripada larangan ihram. 13 pantaran kepada seseorang yang sudah berniat ihram, tiba-tiba terhalang, sama ada musuh yang menakutkan ataupun kerana terkena penyakit berat yang tidak lagi mampu untuk menyempurnakan umrah, menyempurnakan rukun-rukun umrah, ataupun perempuan yang kedatangan haidnya tidak suci sehinggalah harinya keluar daripada Mekah, sehingga dia pulang ke tanah air, terhalang. Maka jika berlaku halangan ini kepada jemaah-jemaah yang mengerjakan haji wajib, maka selain daripada dia mesti membayar dan ihsan, dia juga mesti qada pada tahun berikutnya. Begitu juga dengan umrah yang wajib, maka dia mesti selain daripada membayar dam, dia mesti qada umrah yang wajib tersebut pada masa yang lain. Tapi sekiranya dia telah niat bersyarat, contohnya bila dia berniat di Mekah, sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya, ditambah dengan niat bersyarat, sekiranya aku terhalang oleh sesuatu halangan, maka aku jadi halal dengannya. Maka bagi jemaah yang berniat tambah dengan niat bersyarat ini, jika berlaku ihsar, berlaku halangan, berlaku perkara-perkara yang menghalang dia daripada menyempurnakan umrah, maka dia menjadi halal, gugurlah pantalaranya. Dia hanya perlu membayar dan ihsan saja, tetapi tidak perlu qada, tidak perlu qada, cuma kewajipan haji dan umrahnya masih lagi tidak selesai. Apakah dam yang dikenakan? Dam yang dikenakan ialah selepas dia keluar daripada Mekah, 2 marhalah ataupun melebihi 91 km, maka contohnya bila dia sudah sampai ke tanah air, maka dam yang dilakukan ialah menyembelih seekor kambing di tanah air. Di kampung halaman sembelih seekor kambing, lalu dia bercukur atau bergunting dengan dia berniat tahallul. Dan daging sembelihan itu dibahagikan kepada fakir dan miskin di tanah airnya. Jika dia tidak mampu hendak membeli makanan, jika dia tidak mampu untuk menyembelih kambing, maka hendaklah dia membeli makanan dengan nilai harga seekor kambing, dan dia bercukur atau bergunting dengan niat tahallul.
Maka makanan itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin di tempat dia berada, atau sekiranya tidak mampu juga hendaklah dia berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cukup makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing. Satu cukup satu hari. Kalau dapat beli 50 cukup, maka dia berpuasa 50 hari. Sebagai contoh, dengan berpuasa dan bercukur atau bergunting dengan dia tahallul ihsar itu, maka terhasillah tahallulnya. Maka sekalipun bilangan hari puasanya belum selesai lagi, tapi dia sudah melakukannya, walaupun tak selesai puasa, maka dia sudah dikira tahallul dan dia sudah terlepas daripada pantang larang seorang yang mengerjakan umrah. 13 pantang larang. Ada orang bertanya, macam mana nak niat tahallul ihsar ni? Bendanya tidaklah susah sangat, cuma oleh kerana kita tidak biasa, mungkin kita rasa payah. Contoh niatnya ialah, jika sekiranya dia menyembelih kambing, maka dia berniat, aku menyembelih kambing ini sebagai dam ihsar untuk tahallul nusukku, kerana tidak dapat menyempurnakan umrah, haji atau umrah. Atau apabila dia bercukur ataupun dia bergunting, bila dia bercukur dan bergunting, dia berniat, aku bercukur dan bergunting bagi tahallul, nusukku, iaitulah kerana tidak dapat menyempurnakan umrah. Ataupun kalau dia bersedekah makanan, maka dia ni, aku bersedekah makanan sebagai ganti menyembelih kambing dan ihsar untuk tahallul nusukku, itu tidak dapat menyempurnakan umrah. Ataupun kalau dia berpuasa, dia ni, aku puasa esok hari sebagai ganti menyembelih kambing dan ihsar untuk tahallul nusukku, kerana tidak dapat menyempurnakan umrah. Kalau hajilah tidak dapat menyempurnakan haji. Sekali lagi saya beri peringatan, sekiranya pelaksanaan umrah sunat kali kedua, umrah sunat, umrah yang pertama dikira umrah wajib, umrah yang kedua, ketiga dan seterusnya dikira umrah sunat. Jika sekiranya pelaksanaan umrah sunat kali kedua dan seterusnya, atau haji sunat, kita pergi menunaikan haji, tapi haji itu haji sunat. Kita sudah menunaikan haji wajib pada tahun-tahun yang lepas, dan kali ini kita menunaikan haji, maka haji yang kita tunaikan pada tahun ini ialah haji sunat. Maka sesiapa yang melakukan haji sunat, umrah sunat ni, jika sekiranya tidak dapat disempurnakan rukun kerana halangan yang disebutkan tadi, yang kita bincangkan tadi, memadailah dengan melaksanakan tahallul ihsar, menjembelih makanan atau membeli makanan, nilai makanan, atau berpuasa dengan nilai cukup makanan yang dapat dibeli. Maka jemaah tidak perlu pergi ke tanah suci semula untuk qada. Qada hanyalah bagi mereka yang terhalang, jika sekiranya mereka menunaikan haji wajib ataupun umrah wajib sahaja. Marilah dengan tahallul ihsar dan bebas daripada semua larangan ihram 13 pantang larang. Maka dengan sebab itulah para jemaah digalakkan untuk niat bersyarat. Sekadar itu dulu untuk kali ini, perbincangan secara ringkas mengenai ihram yang perlu diberi perhatian agar kita dapat berjaga-jaga, supaya umrah yang kita laksanakan betul-betul sempurna dan diterima oleh Allah. Salam sejahtera daripada saya. Segala kelemahan merupakan kelemahan diri saya sendiri, dan segala yang baik-baik itu daripada Allah. Kita minta ampun dan maaf kepada Allah jika melakukan kesalahan dan kesilapan. Saya daripada Syarikat Raudhah Jaya Travel and Tours, sekali lagi suka memberitahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya syarikat kami menyediakan pakej umrah setiap bulan. Kami menyediakan hotel-hotel yang berhampiran dengan Masjidil Haram, sama ada hotel berbintang 5 atau berbintang 3-4.
Biasanya kami menginap di Hotel Anjum, Darul Iman di Sapon Tower, Oasis, Orient dan sebagainya yang biasanya tidak melebihi 100 meter daripada Masjidil Haram. Kami menggunakan visa umrah penerbangan MAS, Malaysian Airlines dan Saudi Airlines SB. Apabila kapal tu flight dan hotel confirm, barulah kami terbang membawa jemaah. Jadi tidak perlu berpindah randah ataupun tidak ada hotel lagi lah. Dan package kami diiringi jemaah kami diiringi oleh 2 orang petugas daripada syarikat, seorang mutawif, seorang ketua rombongan. Menggunakan visa umrah, 3 kali umrah. Kami menyediakan kursus sama ada teori dan juga praktikal. Dan ada speed train, kereta api laju sehala sama ada daripada Mekah ke Madinah atau daripada Madinah ke Mekah. Dan banyak lagi lah keistimewaan yang kami tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jika tuan-tuan dan puan-puan berminat, boleh hubungi syarikat kami, pejabat-pejabat kami, atau terus menghubungi saya di talian 019-936-7657. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.